Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton yang saya kasihi sekalian, salam kembali dalam rancangan Alam Perkahwinan Sehingga ke Jannah bersama saya Ustaz Ma'as Salim daripada Kahwin Bas. Bersama anda dalam episod yang ketiga, seperti biasa membawakan isu-isu yang berkaitan dengan alam perkahwinan. Pada episod kali ini kita akan membawakan kepada anda satu isu yang merupakan evergreen issue dalam rumah tangga, dan ia berlaku kepada kebanyakan pasangan Islam kita di Singapura. Isu yang saya maksudkan di sini adalah isu hubungan antara mertua dan menantu. Alhamdulillah, so far saya okey dengan mertua. Alhamdulillah. Kita sering dengar aduan daripada pasangan di luar sana tentang bagaimana keterlibatan orang tua mereka, mertua mereka di dalam urusan dan ehwal rumah tangga anak itu, dan ada kalanya telah melampaui batas. Maksud melampaui batas ni adalah mereka diktate apa sahaja keputusan yang dibuat oleh anak, mak bapak ni akan masuk campur, dan sebenarnya dia akan rasa tergugat dan mengganggu kesejahteraan rumah tangga anak itu. Kita dengarlah banyak sangat kes tentang perkara-perkara yang negatif lah. Bagaimana orang tua ni bila banyak sangat intervene, dia akan menyebabkan stres kepada isteri ataupun kepada suami. Kepada suami nak buat keputusan pun susah kerana memikirkan antara pendapat isteri ataupun pandangan mak. Jadi bila suami ni dalam situasi yang tengah-tengah ni, maka dia rasa serba salah nak dengar cakap siapa. Apakah satu mertua menantu isu ni sesuatu yang problem in the first place, ataupun ia dapat membantu sebenarnya menyemarakkan lagi hubungan antara suami dan isteri. Jadi pada hari ini saya tidak mahu fokus kepada yang negatif, kita bawa yang positif daripada kisah-kisah yang baik sebagai inspirasi supaya pelajaran apa yang kita boleh ambil daripada ini. Saya sempat menemu ramah dengan seorang ibu mertua dengan anak perempuan menantunya, yang mereka ini rapat sampai keluar shopping sama-sama, masak sama-sama, yalah, tinggal sama-sama, bergurau bersama-sama. Dalam Instagram pun sama-sama kita nampak mereka mesra. Apakah rahsia mereka? So marilah bersama saya interview kemarin bersama Puan Sarimah dan anak menantunya Saskia Dahuri. Seorang personality ataupun seorang pelakon daripada seberang tambak Malaysia. Lihat bagaimana mereka punya prinsip dan pegangan with regards to kehidupan in-law. Saksikan. Okay, bersama saya Saskia Dahuri, seorang personality dan juga artis daripada Malaysia di seberang tambak, bersama ibu mertuanya Puan Sarimah. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda berdua untuk bersama kami, untuk kita nak ambil sedikit manfaat lah. Bukan sedikit, saya rasa banyak manfaat daripada anda berdua. Kisah bagaimana seorang menantu dengan mertua boleh ada hubungan yang baik, insyaAllah, supaya penonton-penonton kita pun dapat faedah daripadanya. Jadi sebelum tu mungkin boleh siapa dia? Puan Sarimah mungkin boleh start dulu. Ataupun dah berapa lama kita interview Sarimah, Saskia dulu, dah berapa lama berumah tangga dah? Dah nak masuk 2 tahun, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang Puan Sarimah ni kan orang KL kan, jadi bertemu dengan jodohnya orang Singapura. Bagaimana ada waktu Saskia bukan Sarimah. Saskia. Saya tengok nama tu ada dua. Jadi Saskia bila dapat jodoh dengan orang Singapura tu, ada macam expectation ataupun ada jangkaan tertentu dari sudut you nak pindah ke satu alam yang baru kan, satu keluarga yang baru. Waktu tu sudah bersedia? Untuk saya sebenarnya bila saya bertemu dengan saya punya suami, benda tu kita kata jodoh kan, dan Allah dah pemudahkan semuanya. Jadi kita InsyaAllah Allah akan bagi yang terbaik juga pada kita lah. Yang penting kita sentiasa ingat kepada Allah. Jadi bagi saya memang percayakan benda tu. Jadi bila sampai masa saya bertemu dengan suami saya tu, saya tak ada apa-apa expectation. Cuma kita just think positif, dan bagi saya senang saja. Jangan terlalu, saya ada baca satu buku ni, tajuk dia Don't Sweat a Small Stuff. Jadi benda-benda yang kecil ni kita jangan terlalu ambil pot sangat.
Jangan Hmm. terlalu kira, kita kena respect each other. Contohnya Hmm. apa saja yang kita, macam bila kita duduk bersama, uh, kerja dia dan juga minat dia, hobi dia pun kita kena respect. Hmm. Kita jangan, satu benda kita jangan sesekali put him down. Hmm. Jangan sesekali contoh, oh okey, kita punya lagi better, dia punya lagi comparison apa semua tu jangan. Jadi benda tu akan jadi more harmony. Itu je pendapat. Jadi untuk Saskia ekspektasi tu tak ada, cuma alhamdulillah bila Hmm. saya jumpa dengan saya punya suami dan juga keluarga, daripada awal sebelum kita bercinta lagi, saya dah jumpa sekali, satu Hmm. keluarga dah jumpa. Jadi dari situ pun dah kenal tu dah selesa. Jadi Hmm. tak ada ekspektasi sangat, cuma kita, bagi saya excited dan teruja untuk orang kata apa bergabung Malaysia dan Singapura keluarga. Hmm. Jadi Hmm. saya belajar tentang culture Singapura, dia pun belajar culture Malaysia dan pada masa yang sama juga kita, orang kata macam saya, bila saya kat Malaysia bekerja, bila saya balik ke Singapura macam holiday kan. Oh. Jadi biasa kalau kita nak holiday nak kena plan betul-betul, duduk pun sekejap. Tapi ni saya Ah. datang, ini tempat baru untuk saya holiday saya, jadi saya enjoy. Itulah. Ah. Dah Ya. rasa macam negeri sendiri tak? Macam keluarga tempat. Alhamdulillah banyak dah saya belajar. Saya Hmm. memang suka suka apa orang kata explore juga. Jadi saya keluarga pun banyak membantu saya. Hmm. Hmm. Memang dah rasa macam tempat sendirilah. Jadi bila balik ke sini macam sama juga, selesa tu sama rasa dengan Malaysia Hmm. juga. Hmm. Kalau Cik Sarima pula, saya dengar kadang-kadang shopping bersama, masak Ya, ya. sama-sama. Itu memang sebelum tempoh kuarantin ataupun circuit breaker ni memang dah buat macam tu ya? Ya, memang sebelum Ha. kita because I dekat rumah dengan dia, selalu bila orang semua dah keluar kerja, kita ke supermarket and then Hmm. anything yang kita nak cari, nak shop, we will go Ha. together. So dia Ah. yang selalu mak kita gini, mak gini, so saya ikutkanlah. And then like dia bila dia di Singapura ni, dia nak pergi jogging dekat garden ke, nak pergi supermarket ke, dia kadang dia pergi sendiri. And dia dapat ramai kawan kat sini. Nanti dia kata, mama aunty kat blok depan, mama aunty tingkat 4. I tak tahu neighbor I sangat, but dia lebih tahu. Because I think people approach dia, and then dia punya Singapore ni macam dia punya negeri sendirilah. Dia feel home. Second home lah Second home. So bila saya masak ada benda kurang ke apa, mam nak pergi supermarket sekejap. Nyonya kat supermarket pun dah kenal dia. Jadi Cik Salimah memang cuba semampunya untuk jadikan beliau sebahagian lah daripada keluarga. Ya, bagi saya dia macam salah satu anak jugalah. Tu kira tak? Saya tak rasa macam dia orang luar ke apa, but it's just like one of my children juga. Because I got 2 daughters, so 3 of them bila dia dah bersama, dia melekit-melekit, I just leave them alone. And maybe bulan puasa ni I do my my lesson right with mendaki sand. So they are the one, Saskia dan head, dia yang do all persiapan untuk buka. So meringankan jugalah kerja saya. Saya since dia ada kat sini, a lot of dapur punya kerja she do. So it's like one of my daughters gitulah rasanya. Tak terasa sangat macam menantu gini-gini, because she knows how to feed herself in our house, and for us we got tak ada masalah untuk jadi setujulah dengan kata-kata di mana orang kata kalau kita kahwin, kita bukan kahwin je dengan pasangan hidup, kita kahwin dengan keluarga pasangan hidup. Maknanya try to live with them. Lagi dengan mertua menantu Betul. Tapi benda tu satu benda tu kita tak boleh buat-buat. Itu satu benda. Jadi benda tu kalau kita daripada awal kita dah betul-betul untuk saya, macam saya cakap daripada awal, saya dah kenal saya punya suami tu bersama dengan keluarga dia. First time jumpa tu dah jumpa semua. Jadi saya memang mungkin kerana pekerjaan saya pun jumpa orang, saya cepat klik, saya cepat berbual. Jadi bila saya berkenalan dengan dia orang pun jenis orang yang easy going. Jenis yang relax, jenis positif. Mak mertua saya sama, bapa mertua saya sama, adik-adik perempuan pun sama. Jadi
saya rasa sangat benda tu selesa. Jadi bila memang betul Ustaz cakap pasal pepatah yang mengatakan bila kita berkahwin macam kita kena kahwin. Kita kahwin dengan the whole family. Betul. Because contoh macam saya sekarang, bila saya berada di Singapura, inilah keluarga saya duduk di rumah ni. Jadi kalau saya ada masalah dengan keluarga ni, macam mana, susah kan? Jadi daripada awal kita kena, bila kita kahwin tu kita kena make sure that okay, sekarang apa excitement is not only you are getting married, you gonna have a husband. No. You are getting married, you akan dapat juga keluarga baru, mak, ayah, adik-beradik baru. So macam saya adik-beradik 2 orang, adik perempuan seorang, adik lelaki seorang, saya. Jadi sekarang saya ada lagi 2 orang adik perempuan, which is itulah excitement juga, yes. Maknanya bila nak masuk dalam rumah tangga ni kena ada mentality yang betul lah. Yes, mentality yang betul. Dia ya, bila kita daripada awal tu kita dah alah ini tak suka itu ni itu. Itu the starting, it's the root actually. Kita start tu, kalau kita dah start dengan that negative thoughts, it will definitely akan develop tau. Jadi kalau kita daripada awal kita dah positif, kita dah okay, like I said, don't sweat a small stuff. Benda-benda kecil tu jangan ambil kisah sangat. Just go with the flow, respect each other, and then apa saja minat orang kita. Contoh orang ni kerja macam ni, orang ni ada masalah dia atau apa ke, kita kena respect. Kita jangan be judgmental. Kita kena cuba get to know, dan orang kata macam put out yourself in their shoes. Jadi bila kita mau memahami, that's when kita akan sayang dia macam, oh kalau ni adik aku susah, macam mana, you know. Jangan letak, oh ini adik ipar, ini, no. But what if that is your own sister? Jadi you letak macam tu, you akan rasa, okay, ini adalah keluarga you kena jaga sama macam keluarga you sendiri. Kalau Cik Sarima pula ada cabaran tak dalam nak jadikan Saskia ni macam sebahagian daripada anak ni? Kan macam Saskia kata, biar dia run flow natural kan, jangan buat-buat. Biar kita ada macam natural lah, layan dan anggap dia sebagai ibu sendiri, adik-beradik sendiri. Tapi bagi macam seorang ibu apakah ada cabaran tak nak anggap dia sebagai menantu kita? Lagi-lagi pasal banyak sangat story kan tentang hubungan biasanya. Cabaran, yalah, firstly because dia artis mula-mula macam a bit how to say, not macam orang biasa. Everything kita have to be careful. Kita must be more careful pasal anything yang tercetus mesti akan jadi public punya issue. So after that we learn her character, we know how is she, and then we learn to, you know, the public figure. Sampai kita pun lupa bila kita jalan dengan dia, orang tegur dia, kita pun macam, you know, terperanjat. But now orang sibuk nak ambil gambar, but now for we all in the family dah nothing. Kita just jalan je, kita just leave her alone with dia punya fans or whatever. And then firstly when dia come into our family, kita saling you know, slowly she understand kita orang, kita pun learn her character, she learn. Then from now kita dah slowly dah blend together, kita all character in the house lah. So apa yang perlu kita cakap, apa yang tak perlu tak payah dicakapkan lah. So I feel like just let everything go easy. Don't menyusahkan diri. The thing is, what in the family one is kita care for each other. I mean, as a mother and a mother-in-law, diorang dah ada keluarga sendiri. Let them terajui sendiri. We are there just to see if they need help, they come to us. If they think they can handle themselves, we just leave them alone. I believe in that. I always, sometimes kita husband and wife cakap, diorang gini-gini. We always let them handle until at certain stage they need us, they talk to us, then kita cakap. Kasih mereka space lah, ruang untuk mereka uruskan rumah tangga sendiri. Kita pernah berkahwin kan, jadi kita sendiri kadang-kadang dulu kan nak tinggal sendirilah, nak apa, kita also need a space. Because kalau masuk orang ketiga interruption, I believe, even kalau boleh kita, bila kita terdengar, kita just keep quiet, suddenly dia slow, dah baiklah tu. So kita tak payah go dig into more right, dah okey lah tu, itu. Kecuali kalau mereka minta nasihat lah. Kalau macam mereka minta nasihat, berikan. Selagi mereka tak minta, jangan masuk campur. Saya takkan tanya lah. We normally just see, kadang-kadang
as me and my husband pasal tu buat bodoh kita buat bodoh. After that nanti normal. Siapalah yang nak pergi ceritakan, even though sometimes with mother kita tak akan dalam rumah tangga tu memang mana je happy forever, ada je antara diorang, just leave it aja suami lah. Itu yang I practice from the start. Okay, dari sudut lain pasal saya kadang-kadang counselling kan, kita counselling orang-orang yang mungkin ada masalah, lagi-lagi dalam hubungan mertua lah. Pasal kita pernah dapat tahu yang kadang-kadang bila dah berumah tangga, seorang ibu tu, saya tak tahu ni naluri ke ataupun just ada perasaan competition. It's like game macam okay, once anak lelaki dia tu dah ada seorang wanita di hatinya, adakah ibu tu masih ada bertahta di hati dia ataupun dia dah ubah pada isteri. So ada satu kes lah cerita betul. Isteri tu macam mengadu lah, kata sejak daripada hari pertama dia kahwin, mak dia je yang layan. Dia tak kasih isteri dia layan dia. Maknanya buat air, sarapan semua mak dia. Saya punya part memang mak mertua saya tak masuk campur langsung. Saya 100% uruskan suami saya. Memang saya rasa itu salah satu benda juga. Apa yang Ustaz cakap tadi sebenarnya banyak cases macam tu. Bukan setakat itu, bila the reason why saya agree untuk join this broadcast also sebab interesting topic. Sebab benda ni bukan benda yang bukan benda ni adalah benda yang biasa kita dengar. Problem mak mertua dengan menantu, problem tak boleh dengar ni competition and all that, memang betul. Tapi bila saya tengok dengan keadaan saya sebab saya masa kenal awal dulu dan lepas berkahwin, so benda tu kita sama. Macam saya cakap, respect tu adalah penting juga. Jadi saya tengok macam parents in-law saya memang diorang jenis tak masuk campur dan diorang jenis yang relax. Buat bodoh jadi yang buat bodoh. Dan dalam masa yang sama, saya pun dengan suami saya memang jenis hardworking. Dia dan dia sangat positif. Jadi untuk kita, kadang-kadang kita nak terlalu negatif, nak ni benda-benda remeh-remeh ni, kita rasa macam malulah nak cakap. Kan, benda tak penting, banyak lagi benda lain yang kita rasa macam kita patut fikir. Jadi kadang-kadang bila Ustaz cakap pasal certain menantu dengan mertua ada competition, sebenarnya benda tu tercetus daripada fikiran negatif kita juga. Betul tak Ustaz? Maksudnya pada pemikiran, contohnya bila kenapa kes tu orang tu datang bercakap dengan Ustaz, sebab dia berfikir begitu. Jadi macam contoh saya, ada contoh bila masak bersama. Kalau saya ada masak yang mak mertua saya pandai masak, yang saya tak pandai, saya tak akan masuk campur. Itu daripada dulu masakan itu adalah masakan air tangan ibu yang dah bayar. Kita memang tak boleh challenge. Tak boleh jealous lah. Ada jealous tak? Tak boleh. Jadi sebenarnya buat apa kita nak jealous? Betul tak? Jadi benda tu patutnya kita kena fikir, okeylah, maknanya hari ni mama masak, saya rehat. Jadi kita patut rasa positif, bukan. Jadi that's why bila Ustaz cakap pasal tu, mungkin dia berfikir, alah kenapa ni. Padahal mungkin kalau dari segi positifnya, dia boleh fikir lain. Dia boleh fikir lain. Jadi itu je yang itu pendapat saya lah, untuk kita mengekalkan keharmonian keluarga. Sebab saya memang kalau kat Singapura ni saya duduk bersama mertua. Jadi saya memang tak ada masalah langsung dan saya memang orang kata boleh dikatakan enjoy jugalah. Jadi macam contoh macam hari ni pagi tadi apa yang nak masak hari ni, malam semalam saya dah message senarai bagi mama nak pergi pasar. Okey, mama pun buat. Dia balik dia beli tambah lagi macam-macam benda ni, nak buat apa ni ni nak buat apa? Mana tahu beli je. Jadi benda macam tu kita jadi excited untuk esok apa esok nak buat apa, esok kita nak ni. Kita plan what we want to cook. So if menu to come from my son, that is her husband, so I just leave. I say whatever you want to cook, you masak, I cakap kita makan aja. But if I cakap mama teringin nak makan ni, okay mama nak buat, okay. If I say you don't like, mama cook this time. We cook. Senang saja. Yang saya tengok macam sekarang hubungan Puan Sarima dengan Saskia macam dah level atas tau. Dah ada level, maknanya dah rapat lah. Rapat.
ada orang yang memang susah nak rapat dengan orang. You say kadang-kadang dia tak boleh nak fake tak boleh nak tunjuk-tunjuk, dia mesti sebab tu ikhlas lah hati. Daripada diri kita juga dan daripada orang kata akar dia lah. Macam kalau daripada akar tu kita, roots dia kita dah macam ada je kita nak complain ni, tak suka, itu tak ni, itu tak. Jadi benda tu dia akan lama-lama it grows. I think also what play a part because macam mak-mak dulu kan. I think kita nak kena tengok mak dulu dengan mak-mak sekarang. Mak-mak dulu apa bezanya? Bezanya I think dia punya sorry to say like education. Mak-mak dulu kan dia orang stay at home, they know nothing, sikit dia nak ini. Tapi mak-mak sekarang everybody work. So for them this is all macam benda tak perlu nak digaduhkan. Kalau mak dulu let's say dia cakap anak dia, kau belikan bini kau ini, kau tak belikan mak kau. For me, normally I don't need that because kita sendiri kerja, we have everything. For me lah, my anak dah kahwin, let him handle punya rumah tangga. I don't really, mama want this one, but no, I just leave it. Just leave. Tapi anak saya, kasih saya barang, whatever. Itu dia dengan dia wife go and decide what to give, but to us sometimes jadi mengganggu rumah tangga dia lah. I think for me same, dia jangan touch kita. We leave you alone, you also leave us alone in a way that jangan menyusahkan kita dengan bergaduh lah apa. So you settle yourself. Itu yang me and my husband practice. Tapi tak pernah lah terjadi berantak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, because me and my husband always cakap, my husband is the one who always cakap, leave them alone until they need us. So kita kadang-kadang boleh dah serumah kadang tengok macam nanti saya dengan anak saya tak berani tanya, tapi dengan menantu saya absolutely. Because kita selalu duduk berbual, jadi yang anak lelaki ni jarang ada rumah, nanti pasal itu. Kita dah insyaAllah mudah-mudahan beginilah Yelah. Because dah rapat lah. We at home together. Kita nanti bila dia balik for shooting or what, nanti I message dia, Oli, mama seorang kat rumah sunyi. Sebab saya kerja bila benda dengan kerja saya ni kan dia jenis yang macam kalau satu projek 3 bulan, jadi saya akan away lah, tak balik langsung. Jadi bila saya balik ni saya akan betul-betul spend time. Jadi masak saya pun memang suka. Jadi kita inilah time dia. Jadi bila dah start tu memang saya memang pack up dan akan stay kat Malaysia for few months lah, tak balik. Dan dia husband will follow ke sana. Saya akan pergi ke sana macam tu. Saya tengok dia perlukan dua pihak Kalau macam mentality tu daripada menantu je, tapi kalau mertua tak ada mentality yang betul, dia nak kontrol tak akan berlaku. Jadi macam Puan Sarimah samalah otak dia dengan dua-dua. It's like the education we have now, now kita follow trend sekarang lah. Macam dulu kalau you tengok cerita Indonesia ke cerita drama mak mertua, benda tak perlu sometimes kita nak avoid all that thing. But let's say there's nothing to jealous. Ni perempuan ni sibuk dengan dia punya my son, that is my son, but dia have big tanggungjawab untuk menjaga isteri dia. That is dia punya responsibility. So I don't want to disturb. So let like what my husband, kita dua orang selalu cakap, let him handle. He is ketua keluarga sekarang. Kalau daripada segi sokongan, macam mana mak bapak tadi kan kita kata tak boleh intervene, jangan masuk campur. Kalau mereka ada masalah, mereka selesaikan sendiri, kecuali mereka datang minta nasihat. Tapi ada tak dari sudut ibu dan ayah macam mana peranan dia pula nak bantu rumah tangga anak dia secara umum lah. Secara umum macam mana mak bapak ni? Bapak kan wali maknanya dia dah serahkan anak perempuannya contohnya pergi ke tanggungjawab kepada suami, tapi dalam masa yang sama macam mana mak bapak ni nak mainkan peranan untuk nak berikan nak bantu anaknya untuk sejahtera lah dalam rumah tangga mereka. Ada tak lain-lain aspek yang boleh kita lihat? Reminder je lah maksudnya. Jadi rasa benda-benda tertentu tu duduk, kadang-kadang kita sembang kosong, duduk sambil-sambil makan. Jadi mama dengan abah akan selit-selit cakap, reminder sikit-sikit kat kita. Jadi kita
dia abah. Gitu je lah. Especially Okay. Ya, Mana ada juga peranan tu. Kena ada nasihat lah. tapi Masya Allah. dia ada cara dia. Kalau Yes. Mama cakap dia tak masuk campur, tapi cara dia cakap kita buat tengah-tengah makan, borak-borak kosong, positif gelak-gelak, ada rimal, usik-usik sikit, macam tu. So ada cara untuk orang kata untuk parents-in-law get involved ke apa ke, ada cara dia. Yang mana yang ada masalah dengan keluarga ini, mertua ni, kadang-kadang cara pendekatan diorang, cara diorang approach tu membuatkan kita salah faham. Tapi kalau dengan cara yang tertentu, kita rasa macam tak ada apa. Tapi automatically benda tu akan masuk dalam subconscious mind kita. Jadi one day mungkin time tu kita gelak-gelak, kita just dengar macam tu. Tapi one fine day, apa-apa terjadi, kita akan definitely akan ingat apa yang mak bapak kita cakap. Ya. Yes, kalau Saskia masih ada orang tu mak bapak masih ada. Ada. Alhamdulillah. Itu pun suami dan juga maknya suami lah, maknanya Puan Sarimah pun kena ingat-ingatkan kan anaknya untuk kita lebih balik KL untuk ziarah lah, untuk ziarah. Saya punya family, mak bapak saya sekarang kalau message pun tak tanya sangat anak dia, tanya menantu dia je. memang tak kalau macam for me and my husband, kita lebih macam worry kan pasal my son is the ketua keluarga now. So I just want to make sure he treats Saskia well, because I know Saskia kalau ada di sini kadang-kadang 3 bulan dia tak jumpa parents dia, suddenly dia nangis. Kalau dia dah gitu saya worried, because siapa yang tak rindu mak kan, ni dia dah tak, dia nak balik tak boleh balik. Jadi I cakap Saskia, sebab tu kadang-kadang dia nak balik sana, dia tunggu husband dia kerja, dia tak boleh balik. Then I say if you really miss your parent, you rindu, you balik je. You just fly 2-3 days, come back again. Bukan mama halau tau. I just want to make sure you go and see your parents, because kita tahu kan kita ada pernah ada parent. Jadi I say if you rindu, if my son marah you, I will tell him, because you have to meet your parents. You know, kadang-kadang dia nak balik tunggu sampai husband dia boleh ikut dia balik ke KL. Tunggu kerja, dia punya kerja tak tentu. Jadi dia sering ada kala dia tak apa mak, yelah kadang-kadang kita tak tahu apa masalah dia, tapi dia pandai, sometimes dia cakap tak ada, saya rindu mak. Jadi kita pun dah jadi lemah dengar kan. Kita tahu happy kat sini tak ada masalah, tapi mak dengan bapak tetap rindu. Macam mana you jauh kat luar negeri, you tetap akan rindu your parents kan. Dia sebenarnya sebab daripada awal lagi saya dah tahu, bila saya orang kata bertemu jodoh dengan orang daripada negara berbeza, jadi apa-apa sekalipun kita kena ikut suami kita lah. Jadi saya alhamdulillah dengan dengan suami saya sekarang, jadi bila saya kena bahagikan. Kerja kita pun jenis yang berbeza. Saya kalau dapat satu projek tu akan ada away for dalam straight 3 bulan macam tu. Dan timing saya memang sangat susah sikit. Maksudnya untuk kadang-kadang kalau dia cuti pun saya tak bagi dia pergi sebab kesian dekat dia. Saya pagi keluar pukul 7, malam pukul 12, 1 baru habis. Esok sama. Jadi kalau dia datang, dia sorang-sorang juga. Jadi bila betul-betul cuti, masa saya kerja barulah saya baru boleh datang macam tu. Jadi at least kalau dia dekat sini, dia boleh buat kerja dia, daripada dia dekat sana, dia duduk tunggu je kan. Saya pun habis kerja lambat. Jadi itulah salah satu benda yang kita daripada awal saya pun dah tahu. Tapi of course once in a while bila kita kat sini, kita tiba-tiba teringat, cuma mungkin beza dia, saya tak seteruk sangat sebab saya dah biasa belajar sendiri. Maknanya dah away pada keluarga, ada berdikari daripada muda daripada sekolah ke uni, semua memang dah sendiri. Jadi itu je lah beza. Jadi bila saya dekat sini pun saya tak ada rasa, dan mungkin kerana Singapura ni taklah jauh daripada Malaysia. Kalau naik flight 40 minit je, kalau drive, saya pun dah biasa drive. Saya dah biasa drive sebab dulu saya belajar uni dulu dekat Melaka. Jadi daripada KL pun saya memang travel lah. Saya memang travel. Jadi kalau nak ke Singapura tu tambah 1 jam je lagi. Jadi tak rasa pun. That's why kadang-kadang kita travel naik kereta, sometimes saya yang drive, sometimes husband saya drive. Macam tu lah. So dia perlukan banyak sokongan juga Maknanya dia macam sistem lah sebab kita punya support system daripada
pasangan hidup, suami kita atau isteri kita ataupun daripada mak bapak kita sendiri pun nak kena understanding dan sentiasa nasihatkan yang baik-baik untuk jaga mertua kita baik-baik, dan begitu juga kepada mertua lah untuk memelihara menantu dia, memberikan sokongan supaya mereka itu dapat jalankan kehidupan rumah tangga dengan sebaiknya. Saya kira that will be perfect lah kalau memang semua ni sebelum nak masuk alam rumah tangga, bukan saja suami isteri yang nak kena siapkan diri dia nak masuk alam rumah tangga, nak kena belajar khusus rumah tangga. Kadang-kadang mak bapak pun nak kena sedia untuk jadi betul. Ini contoh yang terbaik ni. Puan Sarimah dengan Saskia. Mak bapak pun kena ada kursus. Itulah. Tapi sebenarnya benda ni senang je. Daripada awal niat kita, daripada awal cara kita tengok situasi tu. Of course, bila kita berumah tangga, throughout kita punya perjalanan tu mesti ada macam-macam. Betul tak? Kita tak tahu apa dugaan atau apa sahaja. Tapi kalau kita dah orang kata anggap itu sebagai keluarga kita, sebab tak semestinya pasal mertua sahaja. Keluarga sendiri pun ada orang yang bergaduh, adik-beradik tak bercakap apa semua. Jadi sebenarnya semua tu terpulang pada diri kita. Jadi kalau daripada awal kita dah create harmoni tu, positif tu, dan sentiasa berfikir, orang cakap bersihkan hati lah. Kalau kita bersihkan hati kita, fikir yang baik-baik je, benda akan jadi senang. Itu je. Okey. Saya kira dah banyak kita kongsi pendapat, pandangan, cerita daripada Saskia dan juga ibu mertuanya daripada Puan Sarimah. Dah cukup lah, insyaAllah. Dah nak setengah jam lah. Mudah-mudahan penonton. Tak rasa? Tak rasa. InsyaAllah ada masa lagi kita boleh sembang, borak-borak dengan mungkin mudah-mudahan kita doakanlah rumah tangga Saskia dan juga suaminya sentiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, dan semoga sehingga ke jannah. Amin. Begitu juga kepada Puan Sarimah lah bersama suaminya. Mudah-mudahan keluarga semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ucapkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi daripada interview ini dapat kita rumuskan keakraban dan juga kemesraan ini ia berlaku bukan secara automatik. Malah ia perlukan kepada yang pertama usaha, dan yang kedua ia bertahap. Maknanya once kalau menantu tu masuk dalam alam rumah tangga, maka dia perlu buat usaha untuk merapatkan diri dia dengan ibu ataupun ayah mertuanya. Berbincang, berbual dan membina hubungan. Once kalau dah reach to that level macam tadi tu Puan Sarimah dan Saskia, mereka tu senang kalau ada apa-apa masalah, mereka nak minta bantuan ke ataupun mereka nak minta nasihat, senang dan mudah untuk diberikan. Dan kepada ayah dan juga ibu mertua kan di luar sana, anda juga mainkan peranan untuk sentiasa mempermudahkan anak menantunya untuk masuk ke dalam keluarga anda. Maknanya bantu dia untuk adapt kepada keluarga anda. Dan kita lihat bagaimana usaha-usaha ni harus berterusan dan ia memerlukan dua pihak. Saya rasa bukan satu pihak sahaja yang buat baik, tetapi dua-dua pihak harus ada kerjasama. Pihak menantu dan juga mertua. Menantu cuba memahami mertua dan mempermudahkan urusan mertua. Mertua juga memahami menantu dan mempermudahkan urusan dia punya menantunya. Jadi alhamdulillah ia boleh berlaku macam ini, di mana kita bawakan kepada anda story-story yang baik supaya anda dapat ikut contohlah. Contoh yang terbaik, contoh Nabi Muhammad SAW. Nampak bagaimana beliau juga dengan menantunya rapat kan. Contohnya Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah ni pernah menegur anak menantunya iaitu Sayyidina Ali. Kenapa? Kerana dia tak bangun solat. Jadi satu malam tu Rasulullah pernah ketuklah pintu anaknya Fatimah dengan Ali untuk nak kejutkan solat. Maka Ali pun bangun kan. Nampak dengan teguran itu kerana mereka dah rapat. Jangan pula bila dah tak rapat kan, tak ada apa-apa usaha nak rapat tak rapat terus kau nak tegur anak menantu, tak boleh. Jadi jangan tegur anak menantu sembarang. Kalau kita tak ada hubungan yang akrab macam Nabi dengan Sayyidina Ali, so jangan harap kita nak tegur direct anak menantu. Anak menantunya akan tak boleh terima. So ada peringkat, ada cara ya. Jadi begitulah bila kita dah dapatkan satu keakraban, mudah untuk kita nak menegur ataupun menasihati kita punya anak menantu. The next saya interview dengan Puan Roslinda Solihin, seorang kaunselor kanan ataupun senior counselor di Upkim Resources ya.
tanyakan beliau pandangan bagaimana sebagai anak menantu dia nak adapt ataupun how do you treat your in-law. Saksikan. Mungkin ni interview yang terakhir pada segmen kali ini. Okay, first and foremost, when you make the decision to marry, you have to know your personality and then you have to understand whether or not you ni jenis orang yang boleh accommodate other people. Tapi kalau daripada mulanya you punya personality is such that it is my way or the highway, then you kena rethink lah you punya marital plans. Whether you should even be marrying before you have a house of your own. Kalau you jenis yang tak boleh accommodate, then it's going to be very difficult for you to enter into a new territory where there is already a female leader in that sense, no, a mother-in-law. You must understand that you are not the only one making adjustments. Your in-laws are making adjustments too. So whenever you come across a difficulty, don't be so consumed dengan the idea that mak mertua aku macam gini, bapak mertua aku macam gini, susahnya. Because for all you know, to them, it is the same thing also. So it is about two groups of people adjusting. So one, don't have that victim mentality that your mother-in-law is out to get you or something like that. Tak baik. That is what we call syu'zon. Kita masuk rumah orang, kita mesti ada husnuzon. Kita mesti tahu yang dia ni dah kata orang tu memberi okey lah, memberi green light kepada anak dia untuk bawa kita datang masuk ke rumah dia. Because otherwise, you kena sewa rumah and you have to come up with money. So you must start with a positive mindset. Kedua, kalau during the stay with your mother-in-law tu something happens, perselisihan faham, always remember one thing. Your living arrangement is temporary. Your relationship with her is permanent. So, do you want to jeopardize something that is permanent for something that is temporary? So, what you need to do is do not react emotionally. Because when you talk about emotional reaction, older people will be more emotional than you. So, you kalau nak main poker dengan dia, you kalah tau. Sebab dia akan bid higher, bid more. Sebab dia akan lebih emotional. Jangan membesar-besarkan masalah tu sehingga kan you tersilap langkah, sehingga kan hubungan you dengan in-law you tu permanently damaged. Ketiga, and this is most important, jangan sekali-sekali make your spouse choose. Nobody wants to choose anyone outside their mothers. Understand that this is an issue between you and your in-law. Kalau you nak minta pendapat dia dari segi nak memahami mak bapak dia. Jangan suruh dia pilih side. Don't. Because as much as you want to love your parents, as much as you tak suka orang criticize your parents, no matter how wrong you think your in-laws is, it will still hurt your partner kalau you ask your partner to choose between them. So these three things are very, very important for you to remember lah. Kalau nak sambung berborak dan berbincang tentang masalah mertua menantu ni memang tak akan habis dan tak akan selesai. Tapi yang penting kita nak selesaikan rancangan kita sekarang dengan satu nasihat yang ringkas. Kita hendaklah permudahkan urusan orang lain. Janganlah kita menyulit-nyulitkan dan menyusahkan. Kalau kita mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan permudahkan urusan kita insya-Allah. Bersama saya mengundur diri, Ustaz Ma'az Salim daripada Kahwin Bas dalam rancangan Alam Perkahwinan Sehingga ke Jannah. Kita bertemu anda pada episod akan datang, iaitu episod yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.